Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam agama kita, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang mantap di dalam menuju mardhatillah, di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, juga tuan imam, tuan Bilal, pengurusi surau hari jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat yang hadir dalam kuliah kita pada malam ini. Dan saya khususkan menyebut sahabat saya, juga pengurusi surau yang arif, yang amat arif, Datuk Abbas Nordin Hafizahullah, yang menjadi Ketua Hakim Syar'i Negeri Sembilan pada masa ini. Moga-moga Allah manfaatkan umat dan agama dengan beliau. Amin. Jadi alhamdulillah, seingat saya agak lama juga jemputan ini dibuat, dan Allah Ta'ala takdirkan kita bertemu pada malam ini. Walaupun malam semalam saya terpaksa batalkan kuliah di Banting saja, tidak jauh sangat, atas faktor kesihatan. Dan malam sebelum itu lagi di Keramat, saya di Wangsa Maju, Keramat Wangsa Maju, dalam 5 minit pun terpaksa saya batalkan, juga atas faktor kesihatan. Tapi alhamdulillah malam ini sudah ada jodoh pertemuan kita pada malam ini. Kita sama-sama berhimpun untuk memperingati dan membesarkan insan yang sudah tidak perlu dibesarkan pun oleh kita sebenarnya, kerana beliau telah mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat pujian innaka la'ala khuluqin azim, pujian daripada Rabbil alamin, daripada Tuhan semesta alam. Maka yang menjadi tidak mulia itu bukan baginda, tapi orang yang tidak pandai memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kuliah kita pada malam ini adalah bicara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sendiri kita tidak perlu takrifkan. Maulid ini mungkin sedikit berarti hari kelahiran. Di tempat saya di Terengganu biasa kita sebut maulud, sambut maulud. Dari segi penggunaan bahasa tak ada, dari segi penggunaan ia tak masalah lah kalau sudah dipahami. Tapi dari segi bahasa, maulud itu merujuk kepada bayi yang dilahirkan. Maka maulid itu lebih tepat. Kita itu meraihkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita meraihkan hari kelahiran baginda? Kadang-kadang orang bertanya begitu. Ini satu soalan yang hakikatnya tidak perlu ditanya. Kita pun tidak bertanya kenapa kita sambut hari jadi kita, kenapa kita sambut hari jadi isteri kita. Kata setengah orang, susah kalau tak sambut hari jadi isteri, nanti jadi sebab
rumah tangga kurang harmoni kan. Kadang-kadang orang sensitif kalau suami dia tidak ingat hari jadi dia, sampai nak ditanyakan kenapa sambut hari kelahiran Nabi SAW itu sebenarnya tidak perlu. Tapi untuk memantapkan lagi keyakinan kita bahawa apa yang kita lakukan dari sambutan-sambutan ini sebenarnya ada posisi dalam agama, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Agama sekarang ni ramai orang berminat nak tahu dalil, ya. Tak salah, bahkan bagus kita tahu dalil, tetapi kadang-kadang tidak semua yang bertanyakan dalil itu mahu faham. Sebahagian yang ditanyakan dalil itu dia mahu membangkang semata-mata, ya, mana dalil tu seolah-olah tak ada dalil. Macam ada beza nadanya tu. Kadang-kadang tanya mana dalil ustaz? Tu mungkin dia nak tahu dalil. Mana dalil? Itu kan macam dia anggap tak ada dalil. Alhamdulillah dalilnya ada. Katakanlah dengan kurniaan dan dengan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Fal yafrahu, kalau kita belajar bahasa Arab ada di situ lam yang dipanggil lamul amri. Lamul amri makna lam yang menunjukkan perintah, ya. Kalau fi'il amar menunjukkan perintah, lamul amri juga menunjukkan perintah. Asalnya yafrahuna, tapi dibuang nun itu jadi yafrahu sahaja kerana ada lamul amri. Fal yafrahu, diperintahkan mereka itu supaya bergembira. Bergembira dengan apa? Kurniaan dan rahmat Allah. Apakah fadlullah? Apakah kurniaan Allah? Pelbagai tafsiran, ya. Ada yang mengatakan itulah iman, itulah Islam, itulah ilmu dan sebagainya. Tapi berkisar semuanya itu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah iman dan Islam kita itu dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya pasti. Rahmatuhu ada yang mentafsirkan sebagai Al-Quran, tetapi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu pernah doakan supaya beliau ni diberi kepakaran dalam tafsir, wa alimhu at-ta'wil. Nabi sallallahu mendoakan, ya Allah, ajarkanlah kepada beliau ini at-ta'wil. Ta'wil di situ bermakna tafsir, sehingga beliau digelar turjuman zikri, ahli yang menterjemah menafsirkan Al-Quran, iaitu Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berpendapat rahmatuhu dalam ayat itu merujuk kepada diri pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat Quran, sesama ayat Quran ini dia selalu saling tafsir menafsirkan. Bagaimana rahmatuhu itu dimaknakan sebagai Nabi SAW berdasarkan ayat yang lain. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi kalau begitu, kita diperintahkan supaya bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran baginda, dengan perjalanan hidup baginda, dengan diangkatnya baginda sebagai rasul, dengan hijrah baginda, dengan perkahwinan baginda. Kita itu disuruh supaya bergembira. Baik. Macam mana cara kita bergembira? Ada kalanya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran telah diperincikan caranya. Contohnya Allah berfirman, aqimus solat, hendaklah kamu dirikan solat. Padahal as-solat itu dari segi bahasa adalah ad-doa. Solat dari segi bahasa bermakna berdoa. Bolehkah satu orang mendakwa beramal dengan ayat tersebut, lalu bila kita tanya dia, awak dah solat? Dia kata, dah. Tak nampak pun kamu solat. Dah, tadi saya dah doa, kata dia. Solat tu kan doa. Itu tidak boleh. Kerana as-solat itu telah diperincikan caranya, iaitu aqwal wa af'al muftatihatun bit takbir wa muftatimatun bit taslim, iaitu perkataan dan perbuatan yang bermula dengan takbir dan tutup dengan salam. So doa tidak memenuhi tuntutan solat. Ataupun dalam Al-Quran juga kita itu diperintahkan menunaikan haji. Haji dari segi bahasa makna ziarah. Kamu dah haji ke? Dah, banyak kali dah. Iya ke? Tak perasan pula. Saya haji ke London, haji ke Australia. Itu bukan haji. Haji kan makna ziarah. Saya dah ziarah ke London. Itu bukan. Dari segi bahasa ya. Dari segi istilah Allah telah perincikan, khuzu anni manasikakum, kata Nabi SAW, ambil daripada aku cara mengerjakan manasik. Haji itu tiru macam Nabi SAW. Tetapi fal yafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Allah tidak perincikan bagaimanakah cara kita bergembira. Maka kembali kepada kaedah umum,
sesuatu yang diperintahkan supaya kita itu melakukannya, kulu washrabu, makan dan minum, apa yang nak dimakan tidak diperincikan. Jadi halal. Halal dan thayyibah. Jadi nak makan nasi boleh, roti boleh dan sebagainya. Demikian disuruh bergembira. Boleh kita bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan satu syarat, jangan sampai melanggar syarak. Jadi ada tak setakat ini yang kita tahu, orang sambut Maulidin Rasul, buat pesta tari menari, hidang minuman keras misalnya, ada tak? Setakat saya hidup dah lebih setengah abad ni, belum pernah lagi. Yang Ahmad Arif pernah jumpa. Kalaulah takdir ada tu, kena bicara tu, kena buat dakwaan di mahkamah. Kerana itu bid'ah yang sayyi'ah dhalalah, melakukan satu perkara yang jelas bercanggah dengan syarak, walaupun atas nama sambutan Maulidul Rasul, itu adalah perbuatan yang haram. Tapi alhamdulillah, setakat yang kita perhatikan dalam masyarakat kita tidak demikian. Bahkan konsep menyambut hari jadi ini, sunnahnya adalah daripada Nabi SAW sendiri, ketika mana baginda ditanya tentang puasa hari Isnin yang kerap baginda lakukan. Lalu Nabi SAW menerangkan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya." Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan dan hari yang saya itu diberikan wahyu pada hari tersebut. Jadi meraihkan hari kelahiran itu sudah ada contohnya daripada Nabi SAW. Tinggal lagi berpuasa hari Isnin tu, saya percaya tidak ada perbalahan dah. Tidak ada orang kata puasa hari Isnin tu bid'ah, ini berdosa. Semua orang setuju puasa hari Isnin tu adalah sunnah dan sunatnya buat dapat pahala, tak buat pun tidaklah sampai berdosa. Tapi yang kita selalu lakukan ketika sambutan Maulidin Rasul adalah melakukan seumpama malam ini. Ini namanya apa? Ceramah Maulid. Ya, ada orang segan-segan, malu-malu nak guna istilah maulid, maka buat poster forum zikra Rasul. Tak kisahlah nama lain-lain, kan sama-sama nak ingat Nabi SAW. Alhamdulillah, nampaknya sudah mula terbuka dengan sambutan-sambutan sebegini. Walaupun masih malu-malu untuk namakan maulid, tapi sekurang-kurangnya konsep itu telah diterima. Jadi apakah konsep ceramah maulid ataupun forum zikra Rasul? Itu lebih kepada tazkirah sebenarnya. Jarang-jarang kalau ceramah Maulidin Rasul itu orang taklim, buka kitab ngajar ilmu baru, tu jarang-jarang. Yang biasa dilakukan ceramah Maulid, orang ulang balik cerita yang sama, kisah hidup Nabi SAW, kelahiran baginda, bagaimana ketika baginda kecil, ibu bapa telah meninggal dunia, dibela oleh datuk, dibela oleh bapa saudara, bagaimana akhlak baginda sampai digelar Al-Amin, bagaimana baginda setelah berdakwah dicaci maki dan bahkan pernah baling batu ketika berdakwah di Taif, sehingga kesan dari balingan tersebut darah itu mengalir sehingga ke kaki. Tetapi berbeza sekali sikap baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lah, jangan dibaling dengan batu, dibaling dengan caci maki. Dalam Facebook pun kita dah kata moga-moga Allah itu balakan kamu, moga-moga Allah itu hukum kamu, sebab kamu troll saya dalam Facebook, sebab kamu sakiti saya dalam Facebook. Berbeza dengan Nabi SAW, disakiti secara fizikal sampai berdarah-darah. Baginda SAW tidak mendoakan kecelakaan, bahkan doa yang sungguh meruntun hati, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Kerana kalau mereka tahu itu adalah Nabi utusan Allah, pasti mereka tidak akan tergamak melakukan demikian. Jadi Nabi SAW berlapang dada mendoakan kebaikan hidayah kepada orang yang melakukan kejahatan, dan bahkan baginda mengharapkan dari zuriat orang-orang ini akan lahir orang-orang Islam yang menjunjung perjuangan Nabi SAW. Lalu apabila mendengar kisah-kisah ini, hati yang keras menjadi lembut. Orang-orang yang dahulunya jahat menjadi berubah. Bahkan saya ada kenal orang yang saya tanya secara pribadi, apa faktor yang menyebabkan kamu berubah? Dia menjawab, saya hadir satu sambutan Maulidin Rasul yang dahulu bagi saya bid'ah, sesat dan sebagainya. Lalu saya menitiskan air mata dan saya rasa tidak mungkinlah sambutan yang sebegini baik, merupakan satu perbuatan yang membawa seseorang itu kepada dosa dan murka Allah Ta'ala, dan semenjak daripada itu dia berubah. Maka sambutan seperti ini dengan ceramah, dengan tazkirah, dasarnya adalah fadzakir
fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah peringatan kerana ianya memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Jadi alhamdulillah cara kita sambut Maulid Rasul ini banyak sandarannya daripada Al-Quran dan Sunnah, iaitu memberi peringatan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr dan seterusnya. Bagaimana lagi saya tak pasti, tanya je lah ya, sorahah je lah, tanya terus terang je. Agak-agak lepas ceramah malam ni ada tak jamuan makan? Ya, ke sendiri-sendiri di kedai. Dia kadang-kadang macam tu pengumumannya, lepas ceramah ada jamuan di kedai. Oh, di kedai tu kena bayar sendiri. Nah, tapi ada biasanya lepas ceramah sambutan Maulid Rasul atau sempena Maulid Rasul dia adakan jamuan makan. Kan tu agak biasa. Jadi jamuan makan ini adakah sandaran daripada agama kita? Kenapa saya sebut begini? Kerana ada satu hadis ya, Nabi SAW yang sepakat kita umat Islam menerimanya, tapi malang ya, cara memahaminya itu agak keliru pada segelintir umat. Iaitu hadis baginda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, yakni urusan agama ini, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebahagian daripada saudara-saudara kita untuk melarang seumpama sambutan Maulid Rasul, melarang berzikir beramai-ramai, melarang bahkan berdoa berjamaah selepas solat, melarang tahlil arwah ya, melarang bahkan selawat selang-selang tarawih dan sebagainya, dengan dasar barang siapa yang mengadakan pada urusan agama kami ini, maka ianya tertolak. Tengok, terjemah saja mereka sudah tinggal ya. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama kami ini, maka ianya tertolak. Dia tidak terjemah ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama. Berarti apa? Ini namanya berinteraksi dengan nas ya. Quran hadis kita kena terima, kita kena taat. Tapi cara memahami Quran dan hadis itu yang pakar adalah ulama. Kalau kita terus pergi direct pada Quran dan hadis, dibimbangi kita salah faham. Sebab itulah Nabi SAW memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kadang-kadang orang tak faham, alah ustaz ni orang nak rujuk Quran pun marah. Tak, kita gembira orang rujuk Al-Quran. Tapi Nabi SAW sendiri yang memberi amaran, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan hanya pandangan dia semata-mata, tidak berpadukan ilmu, maka sediakan tempat duduk dari api neraka. Takkan ikut Quran boleh jadi sesat? Tak, ikut Quran dia tidak sesat. Tapi bila kamu rujuk pada Al-Quran, boleh jadi kamu salah faham. Maka yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan apa yang ada dalam Quran itu ramai menjadi sesat, dan dengan apa yang ada dalam Quran juga ramai yang mendapat hidayah. Apa beza? Kan sama-sama Al-Quran. Itu bezanya cara berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis. Maka ma laysa minhu itu difahami dengan disebut mafhum mukhalafah, kefahaman yang sebaliknya. Saya bagi contoh ya, konsep mafhum mukhalafah. Katakanlah selepas solat tuan imam membuat pengumuman, kata tuan imam, mohon jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun lepas solat isyak nanti tunggu sebentar dalam surau. Itu pengumuman daripada imam ya. Jemaah yang berusia tidak lebih 40 tahun lepas solat isyak nanti tolong tunggu sekejap. Datang satu jemaah umur sudah 60 tahun. Dia tanya imam, "Mam, saya ni umur dah 60. Saya kena tunggu ke tak lepas solat isyak?" Imam cakap, kan tadi kan saya dah buat pengumuman." Lalu jemaah ni jawab, "Imam tadi kan buat pengumuman yang berusia tak lebih 40 sila tunggu. Yang lebih 40 imam tak cakap kena tunggu tidak." Jadi imam dalam hatilah faham lagi, kalau saya dah cakap yang kurang 40 kena tunggu, yang lebih 40 maknanya tak payah tunggu. Itu maknanya mafhum mukhalafah, difahami secara sebaliknya. Kalau sesuatu yang bukan dari agama itu tertolak, mafhum mukhalafah sesuatu yang dari agama, maka ianya diterima. Maka menjamu makan dari agama atau tidak? Jelas dari agama. Banyak dalil-dalil daripada Quran dan hadis yang menggalakkan kita itu memberi makan. Antaranya hadis Nabi SAW, baginda menggalakkan ketika baginda baru sampai ke Madinatul Munawwarah, baginda bersabda, "Afshus salam wa aqimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam." Ya, sebarkan salam, jamulah makan, dan
solatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Baik, jamu makan tadi Nabi SAW tetapkan dengan cara apa, sempena apa? Kan tidak. Berarti kita nak jamu orang makan sempena naik pangkat, boleh. Kita nak jamu orang makan kerana baru masuk rumah baru, boleh. Kita nak jamu makan tak ada sebab, kenapa belanja saya makan? Tak ada, lama dah tak belanja, saja nak belanja, pun boleh. Kita jamu makan sempena hari jadi kita, boleh tak? Boleh. Habis kita jamu makan sempena hari jadi Nabi SAW, itu jadi haram, jadi sesat, masuk neraka? Dia tak mungkin. Masih termasuk dalam surahan menjamu makan. Lagi apa cara kita sambut Maulidur Rasul? Antaranya adalah kita mengadakan majlis-majlis salawat. Ya, sebelum ini pun kita selawat, tapi lebih kerap dan lebih tersusun selawat pada sambutan Maulidur Rasul. Baik, mana sandaran selawat? Ini yang saya tak faham. Kenapa orang macam anti kepada selawat? Selawat selang tarawih pun dipertikaikan, kan? Dalil selawat adalah dalil yang umum. Antaranya, saya percaya kalau orang lelaki, kalau dia tak tahu dalil selawat, kemungkinan besarlah macam hari ini hari Jumaat, masuk khutbah dia tidur. Mungkin kerana dalil selawat selalu diulang-ulang oleh khatib dalam khutbah yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke atas Nabi dengan cara Allah dan cara malaikat. Maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas baginda. Jadi bila Allah perintahkan kita selawat dan salam ke atas Nabi SAW, adakah nak ditetapkan banyak mana? Tidak. Lebih banyak lebih baik, kan begitu? Adakah ditetapkan di mana seperti haji mesti di Kaabah? Tidak, di mana-mana boleh berselawat. Adakah ditetapkan seorang atau ramai-ramai? Dia dua-dua boleh. Selawat secara spontan, ia selawat. Selawat secara dirancang, juga selawat. Dan adakah ditetapkan selawat mesti pada waktu tertentu seperti solat? Tidak. Solat ada waktunya. Tapi selawat bila-bila masa boleh selawat, termasuk selang-selang tarawih, termasuk sebelum tarawih, termasuk selepas tarawih. Maka orang yang nak melarang selawat selang-selang tarawih, dia yang kena bawa dalil, kerana dia cuba menyempitkan yang luas. Itu namanya takhsisul am, ya? Menyempitkan yang umum. Maka selawat, saja-saja nak selawat boleh, selawat sempena Maulidur Rasul juga boleh. Bahkan lebih logik lagi, ketika mengingati hari kelahiran Nabi SAW, kita berselawat. Bahkan ketika disebut nama baginda juga, kita dianjurkan berselawat sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi orang sini? Orang Seremban buat apa lagi sambutan? Perarakan Maulidur Rasul. Apa dia perarakan? Apa dia yang dikatakan berarak? Saya tak pastilah orang lain faham macam mana. Kalau saya lah, kalau ada guru bahasa kat sini, tolong betulkan. Kalau saya faham berarak tu berjalan beramai-ramai. Atau sini jalan seorang-seorang pun dia panggil berarak juga. Tak ada kan yang kita faham kalau jalan ramai-ramai tu kita panggil berarak. Apa hukum berarak? Kan al-aslu fil asya' al-ibahat. Asal hukum pada sesuatu perbuatan itu dianggap dibenarkan, kecuali ada dalil melarang yang kita kata haram. Jadi berarak ni berjalan beramai-ramai, tidak ada dalil yang melarang, maka asal berarak itu harus. Jadi kecuali ini larangan yang kita kata haram li ghairihi. Ada perbuatan haram li zatihi, haram kerana diri perbuatan itu. Contohnya minum arak, atau mencuri, ya, atau berzina. Ini haram kerana diri perbuatan itu sudah haram. Ada perbuatan yang haram kerana sebab lain. Contohnya tadi berarak tidak haram, tapi kalau berarak beramai-ramai tidak menutup aurat, haram kerana tidak menutup aurat. Atau berarak tadi sampai langgar kedai-kedai tepi jalan, terbalik orang tu punya sayur, habis barang-barang dia rosak, itu haram kerana merosakkan harta benda orang, bukan kerana beraraknya. Tapi berarak kerana menzahirkan kegembiraan sudah 65 tahun merdeka, macam masa 31 Ogos yang lalu, dia harus. Tak ada dalil yang melarang.
Berarak sebenarnya menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi SAW, itu boleh jadi sunat, kerana menzahirkan kegembiraan ke sesuatu yang baik itu adalah satu perkara yang dituntut. Dan lebih-lebih lagi kasih kepada Nabi SAW itu dituntut. Ingat kepada baginda itu adalah wasilah untuk kasih, dan berarak dan sebagainya itu adalah wasilah untuk mengingat kepada Nabi SAW. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi jalan itu dia mengambil hukum tujuan. Kasih pada Nabi SAW wajib atau tidak? Dia wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia kasih, mengatasi kasih kepada ayah, kasih kepada anak, bahkan kasih kepada manusia semua sekali. Jadi kalau sambutan ini menjadi salah satu jalan membawa kita kepada kasih Rasulullah SAW, paling tidak hukumnya adalah sunat. Lagi qasidah. Kan selalu majlis maulid ini adalah qasidah. Qasidah ini adalah lantunan lagu-lagu, nasyid, syair dan sebagainya. Juga sama hukum asalnya adalah harus dibolehkan. Bahkan zaman Nabi SAW juga, apabila ada sahabat yang melantunkan syair-syair yang bagus di hadapan baginda SAW, baginda menunjukkan rida, gembira dengan syair tersebut. Tetapi ia boleh berubah kalau qasidah itu ada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang lucah sebagainya, itu berubah hukumnya menjadi haram. Tapi kalau qasidah sebenarnya pada Rasul, apa dia punya konten? Tentulah puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puji kepada Allah Subhanahu wa taala, puji kepada Al-Quran, puji kepada agama Islam dan sebagainya. Maka ini mengambil hukum sunat, mendapat pahala kita itu memuji kepada Allah, Rasul dan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, saya boleh katakan apa yang kita katakan sambutan merdu Rasul ini, itu adalah menjadi satu amalan yang ada sandarannya daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW, dan juga daripada pelbagai sabda Nabi SAW yang menunjukkan kepada galakan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Awal lagi ya. Ceramah habis pukul berapa? Ceramah ni sampai pukul berapa? 8.45. Baik, jadi seterusnya, oleh kerana masa masih ada lagi, saya nak kaitkan dengan sesuatu yang saya lihat. Ini pengalaman saya berinteraksi dengan masyarakat melalui Facebook. Ramai yang keliru, sebab kita sama sepakat sebenarnya umat Islam, bila kita beriman kepada Nabi SAW dan kasih kepada Nabi SAW, natijah yang naturalnya adalah kita ikut pada sunnah Nabi. Bahkan ini juga disebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, sekiranya kamu itu kasih kepada Allah, maka hendaklah kamu ikut aku. Itu bukti orang itu benar-benar kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya di zaman kita, konsep ikut sunnah Nabi itu telah ditimpa kekeliruan, sehingga ada sebahagian ahli masyarakat menyangkakan ikut sunnah Nabi konsepnya adalah kalau Nabi tak buat, jangan buat. Itu makna ikut sunnah Nabi. Dan ini sebenarnya adalah bid'ah. Konsep kalau Nabi tak buat, jangan buat, itu adalah bid'ah. Bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah, dan bercanggah dengan satu ilmu yang penting, namanya ilmu usul fiqh. Hakim-hakim macam Datuk Abbas tu kena belajarlah ilmu usul fiqh. Saya pasti ya, Tuan Sri UAE dulu belajar ilmu usul fiqh. Ini ilmu penting untuk faham hukum. Bila dia kata jangan buat perbuatan ini, kita tanya dia kenapa? Sebab Nabi tak buat. Dia sudah langgar 3 perkara tadi. Al-Quran, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambilkan dia. Maknanya yang Nabi bawa jangan tolak, terima ya. Mampu tak mampu itu nombor 2, jangan tolak, terima. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang baginda larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Jadi Al-Quran mengatakan apa yang Nabi larang. Al-Quran tidak mengatakan apa yang Nabi tak buat.
Jadi kalau orang kata Nabi tak buat, maka haram kita buat, dia telah memandai-mandai menambah sesuatu yang Al-Quran tak kata. Sebab tu saya kata ini bid'ah. Dia lebih pandai lagi. Quran kata yang Nabi larang, jangan buat. Tak, dia kata kan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun dah haram. Ini bercanggah. Dan bercanggah dengan hadis Nabi SAW bagi dia bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku telah larang kamu daripada melakukannya, jauhi. Dan apa aku perintahkan, lakukan semampu kamu. Sama juga seperti ayat Al-Quran, Nabi SAW menekankan apa yang aku larang. Nabi tidak bersabda malam af'alhu, apa yang saya tak buat, tidak. Memang tidak dinafikan ada benda-benda yang Nabi SAW tak buat memang haram. Contohnya Nabi tak minum arak, dan memang minum arak tu haram. Tapi kita kena faham, haramnya minum arak bukan kerana Nabi SAW tidak minum arak, tapi kerana ada dalil-dalil yang lain, Quran dan hadis, yang menjelaskan keharaman minum arak. Ketiga, melanggar ilmu usul fiqh. Fiqh kita belajar ini wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Itu namanya fiqh. Usul fiqh dia belajar dari mana ambil hukum yang tadi tu. Sumbernya mana? Quran kah? Sunnah kah? Ijma' kah? Qiyas kah? Masalah mursalah, istishab, istisad, sadu zara'i, huruf dan sebagainya diambil kira. Kemudian kaedah berinteraksi. Saya bagi contoh. Mungkin ada tambahan ni. Di luar hujan tapi di dalam kering. Jadi saya bagi contoh ya. Tuan-tuan yang biasa lalu satu highway, dan highway ni ada 4 lorong. Ya. Selesa lah, highway ada 4 lorong. Satu hari nak lalu, dapati 3 lorong ditutup. Hanya 1 lorong saja yang dibuka. Agak-agak jam tak jalan. Dia jam. Apatah lagi kalau 1 lorong yang dibuka itu dibahagi 3, 2 ditutup, hanya 1 saja diberi laluan. Lori dan bas confirm kena parking tepi, tak muat. Kereta belum tentu, motor mungkin boleh lepas. Ini apa cerita highway ni Ustaz? Ini nak kaitkan dengan agama kita. Nak tahu hukum asalnya luas. Lalu lain Al-Quran boleh sampai hukum, lain sunnah dapat hukum, guna lain ijma' juga dapat hukum, guna lain qiyas juga dapat hukum. Jadi ada golongan di zaman kita, dia tak perasan Al-Quran. Saya tak kata dia tolak Quran, dia tolak Quran tu na'udzubillah jadi kafir. Dia tak perasan Quran. Dia juga tidak hiraukan ijma' ulama. Dia juga tidak mahir menggunakan qiyas. Dia hanya fokus 1 lorong saja, nama lorong tu sunnah. Dahlah dia fokus sunnah saja, sunnah masih luas. Ada sunnah perkataan, hadis Nabi qauliyah. Ada sunnah perbuatan iaitu fi'liyah. Ada sunnah pengiktirafan iaitu takririyah. Tiba-tiba dia hanya fokus perbuatan saja. Jadi Nabi tak buat, tak boleh. Tak betul ya, saya bagi contoh. Tak tahulah di Negeri Sembilan ni terkenal dengan amalan tarikat ya. Ada julsah turuk sufiyah. Tarikah ni asal maknanya jalan. Secara konteksnya jalan ibadah, zikir, munajat, istighfar, taubat, salawat untuk sampai kepada ridha Allah Ta'ala dengan bimbingan syekh yang mursyid. Baik. Jadi antara zikir yang diamalkan adalah zikir nafi isbat ya. La ilaha illallah kan. Kadang-kadang dia hanya zikir dengan sebut Allah ya. Jadi kalau yang la ilaha illallah, setakat saya tengok-tengok tak adalah yang komplain. Kalau komplain zikir la ilaha illallah tu teruk sangat. Tapi yang Allah sudah ada komplain. Jangan kata hu tu lagi lah komplainnya. Melompat-lompat dia komplain. Walaupun Jabatan Mufti Negeri Sembilan dah keluarkan buku apa terangan, dia masih marah-marah lagi. Apa? Yang Allah ni saya rasa lebih jelas ya. Yang Allah ni kenapa dia kata dia komplain? Sebab katanya tak ada dalil. Betulkah tak ada dalil? Tidakkah Al-Quran dalil? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sebut akan Allah dengan sebutan yang banyak. Tapi di situ uzkuru makna ingat Ustaz. Ya, uzkuru boleh jadi ingat, boleh jadi sebut. Az-zikru bil lisan, zikir dengan lidah itu sebut. Az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati itu ingat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira merakumi kedua-dua. Kita diperintahkan sebut Allah,
Dan kita juga diperintahkan ingat Allah. Sebab itu setengah ulama berpesan, kalau pun kita lalai ketika menyebut Allah, jangan sampai tinggal. Sekurang-kurangnya lidah kita masih menyebut sesuatu yang mulia. Jadi bila waktu sebut Allah, 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 tidakkah terpayung dengan ayat tadi? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Kemudian kalau kita kaji, kita dapati telah ijma', telah sepakat para alim ulama, tidak ada seorang pun tokoh ulama yang memperdekakan zikir Allah tidak kurang daripada 700 tahun. Mungkin tokoh yang awal yang memperdekakan zikir Allah ni adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang mana walaupun beliau alim, bahkan mempunyai murid-murid dan juga alim, tetapi sealim mana pun seorang tokoh tidak sampai fatwanya itu gagah mengoyakkan ijma'. Ijma' bila telah berlaku, ia menjadi benteng yang tidak boleh dilanggar lagi. Kemudian yang ketiga, kias ini, konsep asas kias adalah yang sama, dia berperangai sama, bahkan natijah hukumnya sama. Jadi zikir ini dia sama-sama ibadah yang tidak diikat. Ini juga penting. Sebab zaman sekarang macam-macam soalan yang lucu-lucu lah. Ya, kita beritahu pada dia, dalam Islam ni bukan nak menyempitkan. Islam datang bukan nak bagi haram semua benda. Benda asalkan baik boleh buat. Dalam bahasa Nawawi nak kata macam mana? Betul. Asalkan baik boleh buat dalam bahasa Nawawi macam mana? Ya? Ada? Bagilah saya nak belajar satu ilmu malam ni. Asal baik, apa salahnya? Macam tu kan? Asal baik, apa salah? Buatlah. Macam tu. Ya, lebih kurang lah. Kata dia kalau asal baik boleh buat, apa tak semayang subuh 4 rakaat kata dia. Macam tu pula. Ini salah faham ya. Dia tak faham bila kita kata asalkan baik boleh buat, asalkan baik dari segi syarak. Bukan asalkan baik ikut suka hati kita. Ikut suka hati kita ialah subuh 2 rakaat pun dah bagus, 4 tentu lagi bagus. Tidak, dari segi syarak, ibadah solat adalah ibadah yang telah diikat dengan ikatan, antaranya waktu. Tak boleh solat 2 waktu. Kemudian dengan bilangan, iaitu rakaat telah ditetapkan, tak boleh tambah, tak boleh kurang, kecuali memang syarat bagi pengecualian, macam solat qasar misalnya, boleh kurangkan. Bahkan boleh luar waktu, jamak takdim, jamak takhir. Tapi secara asas kena ikut waktu, bilangan, cara. Dah boring lah, asyik rokok, sujud, sujud dululah baru rokok, tak boleh. Ataupun nak buat dalam keadaan macam lain, asyik nak semayang je kena ada wudu. Kalau sekali, apa salahnya sekali-sekali semayang tak ada wudu? Dia salah. Kerana ibadah yang telah diikat kena ikut. Lagi kalau haji lagi, haji kena ikat dengan tempat sekali. Di Pulau Pinang dulu ada satu ajaran nama taslim haji di Pulau Pinang. Senang banyak dia, duit jimat, tapi haji tak sah. Haji di Pulau Pinang tak boleh. Tapi ada ibadah, ia ibadah juga, tapi jenis yang tidak diikat. Zikir, selawat, doa, ini termasuk ibadah yang tidak diikat. Bererti dia nak zikir bila, dia bila-bila yang sesuai. Nak zikir banyak mana yang mampu. Nak zikir di mana yang sesuai. Masjid boleh, dalam kereta boleh. Adakah dalil zikir sambil jogging? Naklah kamu berzikir sambil jogging? Tak ada. Tapi kan suruh zikir qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring. Kata sebagian ahli tafsir, ai fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Kerana manusia ni biasanya tak berdiri, duduk dia. Tak duduk, berbaring dia. Ada tak lain dari 3 posisi ni? Kita test orang Seremban tengok. Ada tak lain daripada berdiri, duduk dan baring? Ada, tu namanya free fall, parachute. Masa dia terjun, tak kata dia berdiri, okay. Tak kata dia berbaring, tak kata dia duduk. Masa tu lagi elok berzikir. Ikut parachute tak terbuka kan, alhamdulillah masih dalam iman. Jadi berzikir, berdiri, duduk, berbaring ini, kata ulama, bermaksud pada setiap keadaan. Tapi ikut kesesuaian lah. Walaupun berzikir baring itu boleh, jangan pula imam lepas semayang nanti baring dia, subhanallah, subhanallah. Nanti makmum kecoh kan, nak kena cari imam lain, dah buang tabiat imam kita ni. Ya. Tapi asalnya boleh. Kalau kat rumah kan santai je, sambil baring boleh berzikir. Jadi iaitu yang kita kata ibadah yang umum begini. Okey, nak zikir banyak mana, di mana, bila, keadaan ada wuduk bagus, tak ada wuduk pun tidak haram ya berzikir.
Menghadap kiblat pun bagus, tak menghadap kiblat pun tidak dilarang. Berzikir seorang-seorang okey, ramai-ramai juga tidak ada larangan. Berzikir dengan subhanallah bagus, alhamdulillah pun bagus, Allahu akbar bagus, Allah juga zikir. Jadi sudah 3, Quran, ijma', qiyas. Lagi satu sunnah. Jadi sunnah ni dia sempitkan hanya pada perbuatan Nabi SAW. Dia tak jumpa satu hadis Nabi duduk satu tempat seraya menyebut Allah, 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 lalu sangka dia tak ada. Padahal hadis dalam bentuk ucapan juga hadis sunnah. Kan Nabi SAW berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putus lidah kamu itu basah dengan zikrullah, basah dengan menyebut Allah. Kerana kalau ingat tidak basah. Ratban bi zikrillah ni kinayah kepada sebut Allah banyak-banyak. Kan Allah sudah terpayung dengan dalil Quran, dalil sunnah, dalil ijma', dalil qiyas. Ini bahaya kalau disempitkan kefahaman seolah-olah sumber hukum itu hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi SAW adalah salah satu sumber hukum. Kemudian cara berinteraksi. Betul, Quran dan sunnah ini adalah sumber hukum. Macam mana kita tahu satu benda itu haram daripada Quran? Macam mana kita tahu satu benda itu haram daripada hadis? Jadi diceritakan oleh ulama usul fiqh, pertama dengan cara an-nahyu. Ada la nahi. La boleh dengan makna bukan, la nafi. La boleh dengan makna jangan, la nahi. Kalau ada la nahi, itu menunjukkan haram secara umum. Contoh, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Berarti menghampiri zina itu sudah haram. Sebab itulah ada tangkapan khalwat, pencegah maksiat khalwat. Khalwat bukan khalwat orang sufi ya. Khalwat sufi itu dia seorang-seorang berzikir. Ini khalwat lelaki dan perempuan yang bukan mahram, kerana dia termasuk menghampiri zina. Mana tahu haram? Ya, la taqrabu, jangan kamu hampiri. Yang kedua, dia ada yang disebut sebagai sighatut tahrim. Memang disebut haram ya. Contoh Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu itu bangkai, yakni haram memakan binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Mana tahu kata haram, dia termasuk sebut haram. Yang ketiga, zammul fi'li. Tidak dilarang, tidak diharamkan, tetapi dikeji. Contoh dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram, tapi bukan daripada golongan Nabi itu keji. Maka difaham oleh para ulama, menipu itu adalah haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh kalau Nabi tak buat maka haram. Bahkan kaedah menyebut apa? At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tinggal belum memastikan haram. Ataupun dalam kaedah yang hampir sama, at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW tinggal satu perbuatan belum menatijahkan hukum. Jadi kenapa berlaku begini? Kenapa berlaku kekeliruan ini? Adalah salah faham terhadap hadis yang sahih. Kadang-kadang orang dia cakap, Ustaz nak tolak hadis sahih. Bukan. Mana kita nak tolak hadis sahih? Hadis sahih kena terima. Yang kita nak tolak adalah kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Mana hadis sahih itu? Nabi SAW bersabda antara lain, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Jadi dia payah nak terima bila kita terangkan Imam Syafi'i dah bagikan bid'ah itu kepada 2. Imam Syafi'i cerita bid'ah 3 poin je. Poin yang pertama, al-bid'ah itu bid'atani. Benda bid'ah, benda baru 2 jenis kata Imam Syafi'i. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, satu jenis lagi terkeji. Poin yang ketiga, ini yang mereka pun tak belit. Imam Syafi'i jelas sebut, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah. Macam mana pula bid'ah selari dengan sunnah? Mana perkara baru yang selari dengan ajaran Islam, maka itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Dan mana perkara baru yang bercanggah dengan ajaran Islam, ajaran Nabi, maka itu terkeji. Dah selesai. Macam mana nak tahu selagi bercanggah? Itu kerja ulama. Kalau tak, macam mana kita semayang jarak-jarak masa pandemik itu lagi? Itu kan bid'ah. Nabi SAW tak pernah semayang jarak-jarak. Bahkan Nabi memerintahkan semayang rapat-rapat. Kenapa tak ada mufti yang bising? Daripada Perlis sampai ke Johor, semua okey. Kerana ada dalil yang menunjukkan untuk kita itu menolak mudarat. Ad-dararu yuzal.
Kemudian ada kaedah irtikab akhaf ad-dararain dan sebagainya. Jadi pada mufti mengkaji, pada masa itu sembahyang rapat-rapat mendatangkan mudarat jangkitan. Dan pada masa itu jangkitan COVID-19 dibimbangi membawa kepada maut. Sedangkan hifzun nafsi, menjaga nyawa, salah satu daripada maqasidus syariah. Maka itulah para mufti kita tidak melarang sembahyang jarak-jarak, walaupun by definition bentuk takrif bid'ah, ia jelas bid'ah. Dan bahkan dalam urusan ibadah, solat itu kan ibadah. Tak ada yang kata, oh ini perkara baru ibadah mesti haram. Oh, baru mereka nak faham bahawa kullu bid'atin dhalalah bukan bermakna semua. Okay, kadang-kadang bila kita terang macam itu, dia kata Ustaz nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut Nabi? Oh, macam tu pula dia tanya. Ini soalan yang tak betul. Mana ada orang Islam tak nak ikut Nabi? Jadi jawapan kita jelas, kita nak ikut Nabi. Tapi nak ikut Nabi mengikut kefahaman Imam Syafi'i atau ikut Nabi mengikut kefahaman kamu? Ya, kami selesa dengan kefahaman Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i bila tengok hadis Nabi akan suluh dengan hadis yang lain, akan timbang dengan ayat Quran, akan guna dengan kaedah. Kamu baca hadis, terjemah, kamu faham sendiri. Bahaya. Kullu dalam bahasa Arab kerap kali bermakna sebahagian. Jarang-jarang kullu bermakna semua. Bahkan dalam bahasa Melayu pun setiap bukan berarti semua. Kalau ada budak sekolah cakap dekat kita, pakcik, uncle, saya pergi sekolah setiap hari. Kita pun tanya dia, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Dia kata, ya, saya pergi sekolah setiap hari, tak pernah ponteng. Kita tanya dia, hari Sabtu adik pergi sekolah tak? Dia cakap tak. Hari Ahad tak juga. Adik cakap bohong, kita kata. Orang pergi cakap apa? Bohong-bohong ya. Memongak, itu bohong ya. Jadi adik ni membongak macam tu. Jadi adik ni pun garu kepala dia. Adik tu yang membohong ke pakcik tu yang tak faham bahasa? Betul lah, satu hari, satu minggu ada 7 hari, 5 hari yang sekolah dia pergi tak pernah ponteng, 2 hari yang cuti memanglah dia tak pergi. Masih sah dari segi bahasa, dia kata saya pergi ke sekolah setiap hari. Demikian dalam bahasa Arab. Saya bagi contoh Quran terus ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Suratul Kahfi ya. Kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu daripada Nabi Khidir alaihissalam. Syarat Nabi Khidir jangan tanya sampai masa Nabi Khidir akan ceritakan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul, bagi dia tu tak tahan melihat satu perkara yang secara zahir syariat salah. Antaranya naik sampan, Nabi Khidir lubangkan sampan. Kan dari segi syariat, rosakkan harta benda orang salah. Lagi lubang kat sampan bahaya, nanti air masuk tenggelam. Tapi akhirnya Nabi Khidir terangkan, sampan tu milik orang miskin, saya nak lubangkan tu ada sebab. Sebabnya apa? Ada seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir ayat Quran, tak ada sampan yang raja tak ambil. Sebab dalam ayat sebut kulla safinah, setiap sampan. Sepakat ahli tafsir mengatakan raja hanya ambil sebahagian, iaitu sampan yang elok. Itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS lubangkan, supaya bila raja tengok berlubang, raja tidak rampas. Ini kaedah irtikabu akhaf ad-dararaini, iaitu choosing lesser of two evils, memilih mudarat yang lebih ringan. Daripada sampan kena rampas, ya baiklah sampan berlubang nanti boleh baiki. Yang penting kulla safinah, setiap sampan bermakna sebahagian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan rebut, kecuali tulang sulbi. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam, anak Adam atau tidak? Rebut atau tidak? Ya tidak. Orang mati syahid juga anak Adam, tapi Allah jaga jasad mereka. Oh, kalau macam tu hadis tak betul lah Ustaz. Bukan hadis tak betul, cara kamu faham hadis tak betul. Kamu tak boleh faham kullu bani Adam makna semua. Kullu bani Adam makna kebanyakan ya, anak Adam. Sebenarnya tak perlu berbalah pun kullu makna semua ke, kullu makna sebahagian ke. Sepakat antara kita dan mereka kullu makna sebahagian. Tak percaya boleh test. Boleh test. Dia kata ni tak boleh buat sabut Maulid sebab Nabi tak buat sesat. Baca Yasin malam Jumaat, Nabi tak buat. Baca Yasin boleh, jangan malam Jumaat pula. Mana dalilnya? Wallahu a'lam. Baca Yasin okey kata dia, jangan malam Jumaat tu. Ada hadis tapi dhaif, kita tak ada masalah. Hadis dhaif fadilul amal, fadilat beramal boleh pakai hadis dhaif. Kemudian
Macam-macam lah, tali arwah tak boleh, itu tak boleh. Sebab alasannya Nabi tak buat. Cuba kita test dia. Ini bukan hujah ya. Ini nak test saja. Kita kata kalau macam itu, saya nampak kamu pun sesat. Jadi mesti terkejut. Apa pula saya sesat? Saya tak pernah terlibat dengan benda-benda macam ni. Maulid apa semua, tahlil pun selalu saya pergi makan je, tak ada tahlil kata dia. Oh, makan tak bid'ah, tahlilnya bid'ah. Jadi kita kata sebab saya tengok kamu tu bukan main bercakap guna telefon. Nabi tak pernah bercakap guna telefon. Jadi kamu buat benda yang Nabi tak pernah buat, dia sesat. Kamu datang masjid naik kereta, Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta. Jadi kamu ni buat benda sesat. Kamu pergi haji banyak kali, ya, naik kapal terbang menjang. Nabi tak pernah haji naik kapal terbang. Jadi kamu buat benda yang Nabi tak pernah buat, dia sesat. Oh, kalau dia ni baru nak up dalam bidang membid'ahkan orang, dia pun termenung dia, betul juga ya. Sosek dia. Betul, sosek dia. Jadi kalau dia sudah kita panggil apa? Otai dalam bidang membid'ahkan orang, dia boleh tepis dengan mudah. Macam mana dia tepis? Sambil tepis sambil dia maki kita. Saya dah biasa kena tu, saya tahu. Apa punya ustaz bodoh kata dia. Bid'ah ni hanya urusan agama, ya. Urusan dunia tak ada bid'ah. Jadi kan macam tu kan, lebih kurang lah kan. Kalau dia orang Nagori lah, lebih kurang macam tu dah kata dia. Ustaz apa bodoh macam ni. Yang bid'ah ni urusan dunia, urusan agama. Urusan dunia tak adanya bid'ah. Ya. Kita pun pelik. Tadi kamu kata kullu bid'atin dalalah, mesti makna semua. Sekarang kamu pula pandai-pandai kata kullu, itu maknanya bid'ah agama saja, tak termasuk bid'ah dunia. Berarti kalau macam tu, kita ni serupa, sama-sama setuju. Kullu makna sebahagian. Cuma kayu ukur saja berbeza. Kayu ukur kami, kayu ukur para ulama, kalau selari dengan agama boleh, tak kisahlah urusan agama atau urusan dunia. Kalau bercanggah maka tak boleh. Kan senang macam itu. Mereka kata tidak. Bid'ah dunia boleh. Dalilnya Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih faham, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Baik, kita nak tanya, kamu mengaku salafi, pengikut salaf. Ulama salaf mana yang memahami hadis antum a'lamu bi umur duniakum tu untuk mentakhsiskan hadis kullu bid'atin dhalalah? Ulama muktabar mana? Kalau yang mentakhsiskan dengan man sanna bil Islam sunnatan hasanatan itu ramai. Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani, Iz Abdul Salam, ramai ulama yang mentakhsiskan. Tapi kalau antum a'lamu bi umur duniakum bermakna bid'ah dunia, okey, ulama mana yang pegang macam itu? Hadisnya betul, cara kamu faham tak betul. Buktinya bid'ah dunia pun ada yang haram. Saya bagi contoh, selalu saya bagi macam ini. Pembedahan urusan dunia ke agama. Pembedahan sejeri, ya dunia. Pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Tak ada, berarti dia bid'ah dalam urusan dunia. Oleh kerana bid'ah dalam urusan dunia, kita boleh atau macam mana? Kan haram. Oh, dia kata itu sebab bersangka dengan syariat. Iyalah, maknanya kayu ukur Imam Syafi'i itulah yang betul. Wa in khalafaha fahuwa mazmum. Kalau perkara baharu itu bercanggah dengan sunnah, maka terkeji. Tak kisah dunia atau agama. Ambil contoh lagi. Amalan insurans dan juga amalan takaful. Dua-dua ni bid'ah ya. Zaman Nabi tak ada orang yang ambil insurans. Kan ada sahabat Nabi nak musafir ambil insurans dulu. Kita nak musafir boleh beli insurans. Takaful juga bid'ah. Jangan ingat takaful itu sunnah. Dari segi dah ada zaman Nabi tak ada. Pernah dengar sahabat Nabi jadi ejen takaful? Dia tak ada. Jadi dua-duanya bid'ah. Dan dua-duanya bid'ah dalam urusan dunia. Kalau kita tanya kawan-kawan yang kerja bank, dia kata ini adalah risk management, pengurusan risiko. Risiko ada, tapi kalau kena penyakit ada pampasan. Dan kalau aksiden ada pampasan. Baik, sepatutnya dua-dua bid'ah dunia, dua-dua halal. Kan bid'ah dunia tak ada masalah. Tapi hampir semua ulama berfatwa insurans konvensional haram, takaful halal. Kenapa? Sebab insurans dia akad muawadat, ada timbal balas, ada consideration. Bila ada gharar, uncertainty, tak pasti. Bila ada beli sikit dapat lebih, riba. Bila ada elemen nasib, maisir, jadi haram. Habis takaful pun sama Ustaz? Dia tak sama. Takaful akad tabarruk, charitable contract, sedekah macam khairat kematian. Kamu beri tak pasti dapat apa pun tak masalah. Kamu beri sikit dapat banyak pun tak masalah. Nasib memang nasib lah hidup kita ni. Jadi sebab itu kita tidak meletakkan bid'ah baik tak baik itu berdasarkan dunia atau agama. Dulu mereka masih berkeras. Bila kita kata Sayyidina Umar buat bid'ah dalam urusan tarawih, itu urusan agama. Dia kata oh tarawih bukan bid'ah Ustaz. Itu kan dah ada zaman Nabi. Oh kamu lebih pandai daripada Sayyidina Umar kalau macam itu. Sayyidina Umar kata nikmatil bid'ah tu hazihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia.
Sayyidina Umar sendiri describe apa yang beliau buat sebagai bid'ah. Kamu pandai-pandai mengatakan bukan bid'ah. Tapi itu bid'ah dari segi bahasa saja Ustaz. Kan bid'ah dari segi bahasa lagi luas. Apa benda yang baru yang tak ada dulu, itu dah menjadi bid'ah. Kalau dah bid'ah dari segi bahasa, ya pun sangkut, itulah juga bid'ah dari segi agama. Tarawih itu agama. Tapi tarawih kan exactly ada macam zaman Nabi. Kalau dah ada zaman Nabi, itu bukan bid'ah lah. Sayyidina Umar namakan bid'ah bukan solat tarawihnya, bukan solat tarawih jemaahnya, tapi mengumpulkan orang berjemaah di belakang satu imam, sedangkan tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Itulah bid'ahnya. Dan bid'ah dalam urusan ibadah. Tapi itu Sayyidina Umar buat jadi sunnah, bukan bid'ah. Itu pula berarti sunnah Khulafaur Rasyidin boleh buat perkara baru dalam urusan agama asalkan tidak bercanggah dengan syarak. Sebab itu bila saya sebut mengiktiraf bid'ah hasanah itu sunnah, ramai yang menggelupur kepanasan. Ustaz ni nak bawa orang jadi sesat. Ya, cuba kamu perhatikan, mengiktiraf bid'ah hasanah, bukan bid'ah secara umum, ya tak boleh. Hasanah saja yang diiktiraf. Buktinya Sayyidina Umar buat. Dia kata nikmatin bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Kamu nak kata itu bukan bid'ah, kalau kamu lebih faham daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman bin Affan melakukan azan yang tidak berlaku zaman Nabi SAW, nama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bid'ah lah namanya. Tapi kenapa? Hasanah, sebab itu membantu orang untuk datang Jumaat. Tapi itu bukan bid'ah Ustaz, sebab Sayyidina Utsman gunakan qiyas kepada azan subuh. Qiyas tu sumber hukumnya bang, bid'ah tu je produk. Dengan merujuk pada qiyas tadilah terhasilnya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah kan mesti ada sandaran. Sandaran itu namanya qiyas. Bukan qiyas itu berarti bukan bid'ah hasanah. Jadi mereka ni gagal faham, sebab daripada awal mereka datang bukan untuk faham, mereka datang untuk hentam. Mereka tak faham. Tapi saya layan juga sebab saya tahu ada silent readers. So saya harap silent readers ni faham, dan kalau dia sendiri faham, alhamdulillah, itu bonus lah. Lagi yang paling penting adalah mengiktiraf bid'ah hasanah ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata dalam urusan dunia saja tak betul. Ada satu imam di Masjid Quba, dia buat bid'ah dalam urusan ibadah, iaitu urusan solat. Apa bid'ah dia? Setiap rakaat dia mesti nak baca suratul Ikhlas. Ya, rakaat pertama dia akan baca Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian dia baca surah, kemudian dia rakaat. Rakaat kedua juga dia baca Fatihah, kemudian dia baca qul huwallahu ahad, kemudian dia rakaat. Pertama Nabi SAW tak buat macam itu. Yang kedua Nabi tak suruh. Yang ketiga makmum tak suka. Jadi makmum komplain kepada imam ya. Kalau imam surau dia kena komplain dengan makmum, jangan kecil hatilah. Imam zaman Nabi pun makmum komplain apa hal. Kata makmum pilih salah satu lah mak. Kalau imam nak baca qul Allah, cukup qul Allah rakaat, jangan baca surah lagi. Kalau imam memang nak baca surah, ya jangan baca qul Allah. Baca surah cukup. Pilih salah satu. Rupanya imam pun buat style yang sama. Kata imam pilih salah satu. Kalau nak aku jadi imam, macam ni lah cara. Kalau kan macam lain, kalau nanti imam lain. Akhirnya makmum susah hati. Sebab imam ni bagus, cuma sikit itulah dia orang tak suka. Lalu diaju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenalah benar teori yang mendakwa kononnya setiap perkara baru dalam urusan ibadah itu haram, itulah Nabi SAW wajib tabligh, menyampaikan, panggil imam, dah jangan buat. Apa yang imam buat tu saya tak pernah buat, saya tak pernah suruh, itu haram. Ini ibadah. Tidak. Nabi SAW memang panggil, Nabi tanya, kenapa imam tak nak ikut cadangan jemaah? Beliau menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya itu kasih sangat kepada suratul Ikhlas wahai Rasulullah. Baik, kasih pada Al-Quran bercanggah tak dengan syarak? Tak bercanggah, bahkan baik. Ada tak larangan dalam syarak tak boleh baca surah yang sama pada setiap rakaat? Dia tak ada. Jadi perbuatannya tak melanggar syarak, niatnya juga selari dengan syarak. Nabi SAW bahkan memuji, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu pada suratul Ikhlas itu bakal memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau imam surah kita asyik baca qul Allah, jangan komplain ya. Itu sahabat Nabi masuk syurga dengan baca qul Allah. Jadi dia jawab macam ni, itu boleh lah Ustaz. Zaman Nabi ada ya. Nabi boleh cakap ini bagus, ini ada pahala, ini masuk syurga. Zaman kita kalau berlaku benda baru, siapa yang nak bagi tahu? Nabi dah wafat. Lah apa makna al-ulama warasatul anbiya? Ulama pewaris Nabi, bukan waris satu benda. Waris ilmu Nabi. Bila waris ilmu Nabi, mewarisi tugas Nabi menerangkan hukum kepada umat.
Kalau ulama khilaf, itu tempat itu kita berlapang dada. Memang ada halangkan sembahyang jarak-jarak itu pun ada ulama guru-guru kami yang tak setuju. Bukan tak setuju adanya beda hasanah, tapi tak setuju dengan alasan mengatakan bahaya, katanya tak jelas bahayanya, tak jelas, tak yakin. Itu soal lain. Tapi soal kalau memang pasti perkara itu mudarat, semua setuju bahawa boleh dilakukan perubahan untuk menjaga nyawa dan menjaga keselamatan. Jadi setakat yang saya ingin sampaikan, saya harap jelas ya, mohon kawan-kawan kita yang berbeza pandangan cuba lapangkan dada, paling tidak tak mau berubah seperti kami pun jangan sampai menyesat-nyesatkan kami yang ada sandaran kami daripada Quran dan Sunnah juga. Wallahu a'lam. Ada pada soalan? Biasa ceramah Maulid dia tak ada soalan kan. Kalau yang ada soalan ni kuliah baca kitab. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu